Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, petunjuk kepada orang yang nak bersuluk di dalam menyusuri jalan-jalan orang bertakwa. Kitab ni kalau orang nak bersuluk, nak beramal, molek sungguh. Tinggi dah martabat orang beramal dengan kitab Hidayatus Salikin ni. Bukan kitab calai-calai orang tu. Katanya dia sehinggalah perkataan dia sekat mana ni? Tengok dok kitab anak kitab lagu mana? Bagi ketujuh. Mana pula? Tak apa kata dia. Anak ni kitab lain. Di situ. Keempat, engkau peliharakan lidahmu itu daripada mirak. Ni, kena jaga lidah kita daripada mirak. Apa dia mirak? Yakni mencela perkataan orang dengan membantahi akan dia. Berdebat, berteking, ngawak, wak kerahking, baloh, barang hak belum tentu betul. Keng. Hak betul pun tak boleh juga. Lidah kita ni jangan ajar jawab mulut. Jangan ajar lawan mulut orang. Biarlah kita betul, ajar jangan jawab mulut. Kalau kita betul pun tak molek jawab mulut. Kalau kita salah, lagi-lagilah. Pertama, kita nak benar-benar salah. Kedua, kita lawan mulut. Kalau kita betul pun, kalau kita tak lawan mulut, dapat pahala. Jangan duk ajar. Apa? Kerana balah teking batah-batah ni dah kata pula kepada perkataan lagu tu tak memberi makna, bukan nak mengajar orang. Kalau nak mengajar dengan cara molek, bukan dengan cara lagu ni, dia kata. Ni mazmumah ni, lidah kena jaga daripada. Dan membenarkan akan dirinya, dok kata diri dia saja betul, diri orang lain salah. Lah ni ramai perkataan lagu ni dok rasa dia tu pandai. Dia tak pernah mengaji, duduk syarah agama kedai kopi pun ada juga. Bukan main bera. Tak ada apa. Ngaji, tak ngaji pun. Lepas tu demo duduk syarah. Bukan kata masalah kecil-kecil, masalah umat, masalah apa dia. Kecek semacam. Lepas tu duduk kata betul belaka pendapat dia. Dia duduk syarah. Orang ni salah, menteri ni salah, orang besar ni salah, semua salah. Presiden Amerika salah, presiden dunia salah. Dia belaka mikir. Dia ngira 1 sampai 10 tukar. Tapi pandainya kecek. Nabi kata akhir zaman akan bercakaplah ruwai bidah. Nabi kata akhir zaman ada satu golongan dipanggil ruwai bidah. Maka dia suka berkecek ruwai bidah ni. Katanya Nabi, siapa dia ruwai bidah ni? Sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa dia ruwai bidah ni? Katanya Rasulullah, orang bodoh kecek urusan umat. Orang bodoh kecek urusan umat. Berok. Dia pandai belaka. Dia mengira pun tak reti, syarah ni salah. Berat lagi syarah bab hukum akal pula. Ulama ni tak reti. Fatwa gapo lagu ni salah, dia pula syarah. Fatihah siratal labi lagi duk syarah. Pandai. Ni ruwai bidah. Nabi kata akhir zaman ramai orang kecek. Ada orang tu tak kecek kedai kopi senyap, tapi tangan duk nulis dalam mesej. Duk dalam WhatsApp, komen semua. Ayat ni komen sikit. Kadang-kadang ayat lagu ni lah, hukum hakal lagu ni lah. Benda lagu ni jomu kita kena make Islam ni. Syarah dia dah. Siapa dia mengaji 15 mazhab tak ngaji pun, tetapi suka komen. Orang jahil komen bab agama. Pelik sungguh. Tapi kalau bab penyakit jantung tak ada orang komen, tak berani. Bab doktor kan, terima pula. Tapi kalau bab agama semua orang berani komen. Baik motor, baik basikal, ngukahnya, apa dia. Dia bawa belakang kata bab agama. Nabi ayat tu akhir zaman. Kalau silap dengar kak, kita ambil pendapat orang jahil lagu tu.
Nabi kata apabila mati ulama akhir zaman ni ramai mati orang-orang alim. Memang mati sungguh ramai. Cari seorang pun tak kenali pakhla ni tak jumpa cari. Anak murid tak kenali, sopong anak murid tak kenali tak jumpa cari. Anak murid pada anak murid tak kenali pun payah nak jumpa nak cari tu. Apabila mati orang-orang alim maka tinggal orang jahil. Nabi royak sendiri. Apabila tinggal orang jahil nak buang mesti tanya orang. Tanya siapa dia Jahil belakang ni. Tanyalah dia pun ngaji cak ayat. Budak-budak pula kau malah ngaji agama. Hak ngaji pondok pun alhamdulillah bertahan pun ngaji cara lagu tu. Hak tak sih banyak mana. Hak ibu bapa tak sih ngaji agama banyak mana. Hak marah ngaji agama, hak kata susah, hak kata matilah ngaji agama banyak mana. Maka apabila budaya lagu tu muncul, maka ramai orang alim mati tak ada pelapis. Apabila tak ada pelapis tinggal orang jahil saja. Tak pentingnya kata ilmu agama, hak penting hamba boleh makan lah ni jamin kaak lah ni kita kena fikir bab pitih belaka. Bab agama tak apa. Lah ni kita fikir lagu tu lah ni. Maka lahirlah generasi yang minat kepada dunia sungguh-sungguh, benci kepada agama. Ada tu tak benci tapi dia tak reti agama. Tu jurus bagus tapi dia tak belajar agama. Tengango-ngango cocoh ni tak betul, hak ni betul semaya pun tak betul. Maka baik tu tak cukup lagu tu kena belajar. Apabila lagu tu Nabi kata semua orang jahil belaka maka akak lah. Siapa-siapa dia ikutlah. Tok Imam ke, gapo dia orang jahil pun akak lah jugalah. Dah muka tak ada belaka dah. Orang aling-aling pun tak ada belaka, tok orang jahil. Apabila tok orang jahil tak apa lagi. Maka apabila dia jadi ada ketua, biar kita tahu dah dia tak reti. Nanyalah kita, dah demo tok Imam. Dah demo tok Qadi, kau demo tok Mufti. Kau demo orang pegawai agama, hamba nak menanyalah masalahnya. Tanya soalan. Yo kira dipakak ya ni Yo kira di CJ. Ilmu agama tak ada tak apa asal demo ada CJ tu jolalah perok tanya. Tanya tu Nabi kata, jawab selalu. Yastafti, keluar fatwa selalu, berok. Maka Nabi jawab mudah ya jawab hok jawab tadi. Dzalum mudillu. Jawab dia. Bukan kata Masya Allah dia usaha dia dalam nak jawab juga. Sekalipun dia jahil dia berusaha sekurang-kurangnya untuk jawab soalan ni. Tapi Nabi kata bahasa sesak dan menyesatkan. Jawab pada jawab hak dia jawab selama ni. Dia tu sesat dah, tak mengaji agama. Pas orang tanya dia pula fatwa, menyesatkan orang. Pas jadi gapo dia sesat menyesatkan? Tak ada apa, ibadat jadi mengarut habis akhir zaman. Bertukar bertakir hukum hakai Wahabi pun ambil, hak ni pun ambil, habis agama. Mazhab gapo dia tak tahunya agama, belah-belah mazhab dalam sok ibadat. Tak ada orang buat ibadat lagu ni. Kita kena terbukalah, kita mengaji, mengarut habis. Tak ada mazhab kata soh ibadat dia ni jadi mengarut. Nabi kata lagu tu. Orang jahil ramai pada akhir zaman. Jadi kita jangan jadi petanda akhir zaman. Mari mengaji, mari betul akidah kita, mari gapo dia. Jangan jadi hak Nabi sebut kata petanda akhir zaman Lah ni kecek pandai belaka. Bukan main lah, gaya dia lah, motivasi lah gapo dia. Habis pakai motivasi tak payah jadi ustaz tiba-tiba. Orang penyanyi letak payah atas kepala, tok guru nyo panggil Allah Rabbi. Orang jual sayur letak serbai sikit, murabbi, Masya Allah. Berat dah masyarakat. Orang jahil wi title lagu tu. Sah ke tak? Tak sah, ya kena ulama juga beri title. Kalau ulama tak itiraf, tak sedok ngaku lah. Sopo orang lah gapo dia pandai silat kau gapo dia. Kalau dia mau dok ngaku dia mau pandai silat. Tok guru mana dia mau kata pandai silat? Berapa gelengger dia mau perubah orang. Tak erti gapo satu. Pas dia mau tu panggil orang gila silat. Bukan tok guru silat bukan. Maka lagu tu title lah ni macam-macam, sifu lah, murabbi lah, mentor lah, sakit otak lah, macam-macam. Kalimah-kalimah, perkataan-perkataan yang betul-betul mengelirukan dan menyesatkan umat. Maka masyarakat buat hujah, ni ustaz ni, hak ni tok guru ni, hak ni serban ni, hak ni murabbi ni, hak ni piyu ni, hak ni gani, Allahu Rabbi. Siapa dia wi itiraf lagu ni? Lepas tu duduk buat hujah pula. Hamba ikut dia. Kena hak mari ajar betul. Tak betul lagu ni. Cara jamai dulu benda lagu ni. Kita kena terbuka gini. Sudah habis pula kaca. Tak tahu. Tinggal orang tua sudah selalu.
Nabi kata akhir zaman orang-orang muda ngaji agama, kata orang tua dia bodoh berlaku. Orang-orang muda mengaji lah ni dok kata tok kenali tak pandai hadis. Duduk kata ulama dulu buat benda bidah. Tahlil, kunggu kubur, kau gapo dia ni benda ni tak ada pahala pasal tak mengaji hadis gini. Sudah. Dia duk kata ke orang tua dia. Nabi sebut dah perbuatan tu. Oh, kalau Nabi sebut berlaku sungguh. Tapi hok berlaku tu berlakulah, tapi kita jangan jadi sebelum halik kau tu. Jadi tanda hari kiamat pula lebih-lebih pada akhir. Tu tanda akhir zaman. Dan jidal yakni berbantah pada masalah ilmu dengan mendirikan dalil kerana hendak membanyakkan mengaitkan orang. Ni suka berdebat. Suka berdebat. Suka mengaitkan orang. Metal-metal lah demo pandai. Tujuan demo nak berdebat ni nak malu orang tu. Bukan kata nak hidayah, nak cari kebenaran kau apa dia. Ni jidal. Jangan guna lidah untuk benda lagu ni. Lidah kita hanya beri penerangan kepada masyarakat. Kalau kita ada ilmu sikit-sikit tu hebui, ajar pujuk masyarakat supaya jadi baik. Ya masyarakat ni kita kena kecek pertama, suruh dia buat taat. Suruh mari mengaji, suruh mari semaya, suruh mari tutup aurat, suruh mari goni, suruh dia buat baik. Kedua, suruh dia tinggal maksiat. Jangan bercuri, jangan berjudi, jangan berakal arak, jangan curi tino orang. Benda-benda hak lagu tu, hak biasa-biasa duk buat. Lepas tu apa dia lagi? Ketiganya, suruh dia ingat nikmat Allah Ta'ala atas diri dia. Nikmat Allah Tuhan kita anak bersyukurlah. Suruh dia ingat lagu tu. Ada orang cacat kata, ada orang tak ada kaki, kita ada kaki boleh hunggar, terima kasihlah Tuhan. Kita sakit-sakit pun ada lagi nikmat di tubuh kita banyak berbanding dengan hak sakit. Kecek tiga tu. Katanya Imam Haddad, kita ni orang ada ilmu, kalau nak kecek dengan masyarakat, kecek tiga benda ni. Masyarakat tak asyik dah benda lain. Bagai berapa dia tak tahu, tak perlu. Dia perlu nak suruh buat taat, tinggal maksiat, ingat nikmat Allah Ta'ala ke dia. Lebih lagi kita kecek, maka kita jadi fatan, tukar fitnah. Ni kecek benda-benda kadang-kadang kita bukan tujuan lain, jadi kau panah orang pula, jadi kau baloh. Tukar fitnah. Jadi untuk masyarakat kita kecek bab tiga tu. Pujuk jugalah dia suruh buat taat. Biarlah dia kata gapo dia tak suka kita royak slow. Setahun dah duduk ngaji tak berubah lagi. Adak slow. Niat biar ada harapan dia akan berubah. Pakai baju tutup aurat, hok pakai baju ketat jadi pakai baju longgar, hok pakai baju kecil-kecil jadi pakai baju kurung. Jadi dah tu. Sikit-sikit masyarakat nak jadi alim tak jadi dah, tetapi sekurang-kurangnya dia boleh buat taat cara dia, boleh tinggal maksiat. Dan munaqasyah fil kalam yakni membantah akan perkataan orang kerana sekalian yang demikian itu menyakiti bagi orang. Apa kalau kita berdebat ni orang jadi sakit hati dengan kita, sekalipun kita tujuan baik, tetapi berdebat ni biasa sakit hati. Patut tak boleh nak berdebat lah kita, nak ayat kebenaran, bukan dengan cara berdebat. Dengan cara lagu mana? Okey, contoh dia nak mari nak tanya kita mengenai penerangan, amalan-amalan, dia mau buat amalan lagu ni, kita jangan duk marah ke dia, kita royak dalil. Dia jadi terima dengan keadaan tidak sakit hati. Beza dengan orang berdebat. Kita debat dia sakit hati, dia terima, salah rupanya hamba. Tapi dalam keadaan sakit hati lah, menyampaikan kebenaran dengan cara menyakiti hati orang. Jadi lidah kita ni kita sapa kebenaran, royak cara molek. Dia tak saya dengar, dia gapo tu terpulang kepada dia dah, pilihan usaha ikhtiar dia ada dah. Penerangan kita kena bui, jangan kata patut kena senyap Tak boleh bui penerangan langsung kau. Dak, penerangan tu kena bui. Tetapi jangan berdebat. Debat ni tuju kepada orang, dia sakit hati dia, nyanyalah ke dia nya. Masalah kalau kita kecek umum demo seru hati lagi. Tu sila alik demo siapa dia seru hati. Hamba tak sebut nama demo ke apa dia. Siapa dia makan lada, dialah rasa pedah. Baik orang dan menjahilkan bagi dia. Apabila kita berdebat kita kata demo tak reti. Kita menjahilkan dia. Banyak benda demo tak tahu, tak mengaji. Kira kecek. Apabila berdebat je jadi kita nak kata jahil kat orang lah. Kalau kita rasa kawan tu alim, kita tak akan berdebat dah dengan dia. Kita berdebat ni pertama kita rasa dia tak tahu dah tu. Dia jahil dah tu. Tu menjahilkan orang jadi.
dan mencela bagi perkataan orang. Kata ni tak betul lah agama, menyebabkan lagu tu. Ya beza orang nak beri penerangan dengan orang nak berdebat ni. Dan memuji bagi diri dia. Ni benda yang timbul apabila kita berdebat, kita akan rasa kita pandai lah. Kita rasa kita puji diri kita. Saya dalam debat saat ni saya tak pernah puji saya. Tapi awak rasa awak betul ke? Awak rasa dia salah ke? Awak rasa gini ke? Tidak, awak puji diri sendiri. Keadaan awak tu seolah muji diri dah lah tu. Dan yang demikian itu diteguh oleh Nabi SAW, seperti lagi yang akan datang segala dalil yang demikian itu. Kata Syekh Abdul Mu'ti yang mensyarahkan akan mata Jauharah pada bicara ilmu usuluddin, al-mira'u munazi'atul ghairi fima yadda'i sawabahu walau zanna, wal jidalu daf'ul abdi khasmahu anil ifsadi qawlihi bihujjatin qasidan tashiha kalamihi wa ibtali kalami khasmihi bighairi haqqin wa huwa muharramu. Artinya bermula mirak itu ialah membantah akal orang lain pada perkataan yang didakwakan akal benar. Debat kata perkataan ini salah. Dan jika pada zon benar sekalipun, hamba rasa benda ni benar, dia pun berdebat atas nama perkataan itu benar. Dan makna jidal pula menolak hamba Allah Ta'ala akal orang, membantah akal dia dengan menyalahkan perkataan dengan dalil, padahal mengkosakkan membenarkan akan perkataan. Manakala jidal pula kita nak patuh hujah dia, patuh hujah lawan, supaya nampak perkataan kita benar. Mirak ni kita sengko perkataan kita benar dah awal-awal lagi. Perkataan hamba benar, maka hamba nak mempertahankan benar tu. Manakala debat jidal pula kita nak kata perkataan kita tu benar, biar nampak perkataan kita tu benar, kita pun guna hujah untuk mempatuhkan hujah dia. Orang yang membantah dengan tiada sebenar, buat dengan cara tak betul. Yang penting perkataan saya, pendapat saya betul. Dia guna juga hujah. Ni panggil jidal. Dan yang demikian itu haram hukum dia dah. Hukum dia haram. Dan kata Imamul Ghazali, al-mira'u ta'nu fi kalami ghairih wallahu a'lam.